Assalamualaikum dan selamat datang di channel Cicaci Cikgu Sar kepada anda semua walau di mana anda berada. Video ini kita akan menceritakan 13 info menarik tentang Palestin hari ini. Untuk pengetahuan anda, konflik antara Israel dan Palestin telah berlaku sejak 2 November 1917 atau selama 106 tahun. Konflik bermula dengan kumpulan Zionis yang mahu membentuk negara sendiri tetapi ditentang oleh beberapa negara. Akhirnya, perang antara dua kumpulan ini tercetus sehingga kini. Populasi Palestin. Menurut Worldometer, purata umur penduduk Palestin adalah sangat rendah dan muda. Kira-kira 30% daripada penduduk Palestin berumur di bawah 24 tahun. Pada tahun 2021, peratusan belia berumur 18 hingga 29 tahun di Palestin adalah sekitar 22%, 1.16 juta daripada jumlah penduduk 22.3% yang tinggal di tebing barat dan 21.8% yang tinggal di semenandung Gaza. Manakala nisbah jantina ialah 105 lelaki kepada 100 wanita. Pendidikan di Palestin. Pendidikan adalah pelabuhan sebenar bagi rakyat Palestin. Menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Perangkaan Pusat Palestin pada 2020, bagi setiap 100 lelaki muda berumur 18 hingga 29 tahun, 18 daripadanya telah memperoleh ijazah sarjana muda atau lebih tinggi. Wanita muda mempunyai nasib yang lebih bertuah kerana 23 daripada setiap 100 wanita muda telah memperoleh ijazah sarjana muda atau lebih tinggi. Geografi Palestin. Palestin adalah sebuah negara di Timur Tengah dan terletak di antara Laut Mediterranean dan Sungai Jordan dengan keluasan 6,020 km persegi. Kedudukan Palestin dianggap strategik kerana ia merupakan tempat perhubungan antara benua Asia dan Afrika dan dijadikan sebagai titik pertemuan antara dunia-dunia negara Islam. Bahasa di Palestin. Bahasa Arab adalah bahasa utama yang digunakan di Palestin, walaupun ramai rakyat Palestin juga bertutur dalam bahasa Inggeris dan Ibrani. Internet di Palestin. Walaupun negara lain sudah menikmati perkhidmatan 5G, ternyata negara ini masih menghadapi kesukaran untuk mengakses rangkaian 3G. Mata wang Palestin. Palestin tidak mempunyai mata wang sendiri. Ketika masih di bawah kawalan Empayar Uthmaniyah, mata wang yang digunakan ialah lira Uthmaniyah. Tambahan pula dari tahun 1920 hingga 1948, pound Palestin yang mempunyai nilai sama dengan pound sterling turut wujud. Mata wang itu kemudiannya bertukar kepada shekel Israel apabila Israel mula menduduki beberapa kawasan di Palestin. Pada masa ini, terdapat 3 mata wang yang berkuat kuasa di negara itu iaitu shekel Israel, dolar Amerika Syarikat dan dinar Jordan. Pelancongan di Palestin. Palestin mempunyai 3 tapak yang termasuk dalam senarai warisan dunia UNESCO. 3 tapak yang disenaraikan ialah Bethlehem Church of the Nativity pada tahun 2012 oleh UNESCO. Bandar ini adalah salah satu bandar terkenal di Palestin yang terletak di tebing barat dan merupakan tempat kelahiran Raja Daud dan dinobatkan sebagai Raja Israel. Di bandar ini juga Nabi Isa dilahirkan. Kedua, Batir pada tahun 2014 oleh UNESCO yang merupakan tanah zaitun dan anggur dan lanskip budaya Baitul Maqdis selatan Palestin. Ketiga, Kota Lama Hebron pada tahun 2017 oleh UNESCO. Tempat itu dianggap suci dan merupakan tapak keagamaan yang penting di tebing barat untuk kaum Islam, Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi percaya nenek moyang mereka telah dikebumikan di kota Hebron iaitu Nabi Ibrahim dan anaknya Ishak dan cucunya Yakub dan isterinya.
Kota Tua Hebron juga merangkumi kawasan suci umat Islam iaitu Masjid Ibrahim atau Haram Asy-Syarif. Masjid ini dibina pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Lebih 30 kali Palestin bertukar tangan. Sebenarnya, isu perebutan tanah Palestin ini bukan pertama kali berlaku. Selain daripada faktor agama, disebabkan tanahnya yang subur dan kedudukannya yang strategik. Sejak dahulu lagi banyak negara yang berebut untuk menguasai dan menakhluki tanah Palestin ini. Dan mengikut sejarah, sudah lebih daripada 30 kali negara Palestin bertukar tangan. Antara kerajaan ataupun bangsa yang pernah menguasai atau menakhluki Palestin adalah seperti Bizantin, Roman, Mesir Purba, Greek Purba, Kanan, Parsi, Tentera Salib, Khulafa' Ar-Rasyidin, Mamluk, Ayyubi, Utsmaniyah, British dan banyak lagi. Sejarah penubuhan dua negara di Palestin. Idea penubuhan negara Israel merdeka dipopularkan oleh Theodor Herzl, iaitu bapa Zionis moden. Herzl juga bertanggungjawab menubuhkan pertubuhan Zionis sedunia, World Zionist Organization, telah membuat keputusan bahawa Palestin adalah satu-satunya pilihan mereka untuk menubuhkan negara Israel yang merdeka. Semasa Perang Dunia Pertama, Palestin telah dijajah oleh Britain selama 2 dekad. Pada masa itu, Britain juga mengisytiharkan Deklarasi Balfour 1917, iaitu satu kenyataan terbuka yang mengumumkan sokongan untuk penubuhan kediaman negara untuk orang Yahudi di Palestin. Selepas kenyataan itu, Palestin didiami oleh dua kumpulan berbeza iaitu Arab dan Yahudi. Tetapi malangnya majoriti penduduk Yahudi ialah Zionis yang ingin menguasai kawasan tersebut dan membentuk negara sendiri. Selepas perpecahan berlaku, PBB akhirnya mencadangkan untuk membelah wilayah Palestin kepada dua. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi untuk penubuhan negara Israel haram di tanah Palestin pada 1947. Pemimpin Yahudi menerima rancangan ini dengan baik, tetapi tidak dengan pemimpin Arab. Tidak sampai setahun selepas rancangan pemisahan negara yang dicadangkan oleh PBB, Britain mula berundur dari Palestin dan Israel mengisytiharkan dirinya sebagai negara merdeka pada 14 Mei 1948. David Ben-Gurion telah dilantik menjadi Perdana Menteri Israel haram yang pertama. Berita ini tersebar dengan cepat sehingga tentera Arab cuba menghalang penubuhan negara Israel ini. Kesan daripada peristiwa ini telah mencetuskan Perang Arab-Israel pada 1948 yang melibatkan 5 negara Arab iaitu Jordan, Iraq, Syria, Mesir dan Lebanon. Pada 15 November 1988, Palestin akhirnya menubuhkan kerajaannya sendiri di Algeria, ibu kota Algeria. Sistem pemerintahan mereka ialah republik berparlimen dengan presiden pertamanya, Yasser Arafat. Namun, pada hari ini, Palestin mempunyai 2 wilayah di tebing barat dan Gaza, tetapi kedua-duanya mempunyai kerajaan yang berasingan. Tebing barat diperintah oleh Fatah, manakala Gaza dikuasai oleh Hamas. Sejak 2007, terdapat perpecahan politik antara dua puak ini yang telah menyukarkan usaha perdamaian. Tak semua anggota PBB iktiraf Palestin, walaupun mereka telah menubuhkan kerajaan sendiri. Nampaknya tidak semua anggota PBB mengiktiraf negara Palestin sebagai negara yang berdaulat. Bagaimanapun, pada April 2022, 138 daripada 193 negara anggota PBB mengiktiraf Palestin sebagai negara berdaulat dan selebihnya mengambil keputusan untuk berkecuali dan ada yang menentang. Antara negara-negara yang tidak mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara adalah Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, Meksiko, Sepanyol, United Kingdom, Amerika Syarikat dan negara Korea Selatan.
Separuh daripada jumlah penduduk Palestin adalah pelarian. Konflik Israel-Palestin telah mewujudkan berjuta-juta pelarian Palestin yang bertaburan di seluruh dunia. Lebih daripada 7 juta rakyatnya terpaksa berhijrah apabila Israel dibentuk. Akhirnya memaksa mereka melarikan diri ke Lebanon, Syria dan Jordan. Berdasarkan data 2022, penduduk negara Palestin ialah 5,337,795 orang. Di peringkat global, jumlah warga Palestin mencecah 10 juta. Ini bermakna daripada 5 juta orang yang tinggal di Palestin, mereka adalah pelarian Palestin, iaitu mereka tidak mempunyai kewarganegaraan di mana-mana negara. Kesulitan isu tanah. Pertikaian mengenai tanah adalah salah satu aspek utama konflik ini. Selepas Perang Arab-Israel pada 1948, ramai rakyat Palestin kehilangan harta benda mereka. Dan sejak itu berlaku konflik mengenai pemilikan dan hak penempatan Israel di wilayah yang dianggap oleh orang ramai sebagai tanah Palestin. Baitul Maqdis di Palestin merupakan kota suci yang penting bagi 3 agama utama dunia, iaitu Islam, Yahudi dan Kristian. Agama Islam. Dalam sejarah umat Islam, Baitul Maqdis yang terletak di Palestin diabadikan dalam kisah Isra' wal Mi'raj apabila Nabi Muhammad SAW diisrakan, diperjalankan ke Masjidil Aqsa dari Mekah sebelum baginda naik ke langit bertemu dengan Allah. Baginda sempat bersolat jemaah menjadi imam kepada para anbiya di sana. Hal ini memberi isyarat kepentingan Masjidil Aqsa dan betapa pentingnya ia di sisi umat Islam. Kisah ini direkodkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Selain itu, sebelum umat Islam solat menghadap Kaabah, mereka terlebih dahulu menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat mereka yang pertama. Hal ini juga direkodkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Agama Yahudi. Palestin merupakan tempat lahirnya agama Judaism, iaitu agama Yahudi dan juga Kristian. Tempat berdirinya Masjidil Aqsa sekarang ini didakwa sebagai tempat terbinanya kuil haikal Nabi Sulaiman, iaitu sebuah kuil tersuci dalam sejarah Yahudi suatu ketika dahulu. Walaupun tiada bukti kukuh untuk menyokong dakwaan itu, hal ini telah dijadikan alasan oleh kaum Yahudi untuk memiliki tanah Palestin dan berhujah bahawa mereka lebih berhak terhadap Palestin. Agama Kristian. Palestin juga merupakan tempat suci buat penganut Kristian. Dipercayai Nabi Isa AS menikmati makan malam terakhir, The Last Supper, dan disalib di Baitul Maqdis, Palestin. Kesimpulannya, pada hari ini, kemerdekaan Palestin adalah matlamat yang masih diperjuangkan oleh ramai rakyat Palestin dan juga umat Islam. Konflik ini semakin susah dengan banyaknya warga Israel yang terus menetap di tebing barat. Beberapa negara telah mendorong perjanjian perdamaian dalam beberapa tahun terakhir ini dan banyak yang menyarankan penyelesaian dua negara. Meskipun perdamaian belum tercapai, kawasan ini tetap menjadi tempat penting bagi masyarakat dari berbagai latar belakang etnik dan agama. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next video.